warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan berkongsi bab yang kedua di bawah tajuk komunikasi dalam dakwah. Jika pada minggu yang pertama, kita telah pun mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah, dan apakah hubungan di antara komunikasi dan dakwah. Dan pada kali ini, kita akan melihat dengan lebih jelas apakah benda-benda yang terkandung dalam komunikasi itu sendiri. Okey, kita lihat ya di dalam bab yang kedua ini ada dua subtopik utama yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Yang pertama ialah jenis-jenis komunikasi. Di dalam jenis-jenis komunikasi terbahagi pula kepada dua, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Seterusnya, bab subtopik yang kedua ialah bidang komunikasi dakwah. Juga di dalamnya terkandung dua lagi pembahagian kecil, iaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Baik, jom kita lihat satu persatu jenis-jenis komunikasi. Okey, kita sudah sebutkan tadi di dalam jenis-jenis komunikasi ada dua, komunikasi lisan dan bukan lisan. Kita lihat terlebih dahulu komunikasi lisan, di mana komunikasi lisan ini ia memerlukan suara. Okey, suara diperlukan bagi menyampaikan sesuatu mesej yang disampaikan daripada seorang sender, disampaikan daripada seorang penyampai yang akan diterima oleh receiver, iaitu penerima sesuatu mesej. Di mana komunikasi lisan ini ada kalanya ia berlaku dalam bentuk interpersonal. Ada kalanya ia berlaku dalam kelompok yang kecil dan ada kalanya ia berlaku dalam kelompok yang besar. Okey, dan lazimnya kita berkomunikasi menggunakan bahasa, sama ada melalui pertuturan ataupun penulisan. Ada orang yang suka bercakap, maka ia akan menggunakan suara untuk menyampaikan idea. Ada orang yang tidak suka bercakap, maka ia akan menyampaikan komunikasi tersebut melalui penulisan. Okey, kita lihat pula apakah fungsi komunikasi lisan. Di sini saya akan kongsikan 4 fungsi komunikasi lisan. Yang pertama sebagai alatan. Okey, apakah alatan yang dimaksudkan di sini? Bukannya alatan seperti joystick untuk kita main game. Bukannya alatan seperti kamera untuk kita menangkap gambar, tetapi yang dimaksudkan dengan alatan dalam komunikasi lisan adalah komunikasi lisan itu sendiri kita kategorikan ia sebagai alatan. Alatan untuk kita menyampaikan idea yang difikirkan oleh seseorang dan akan disampaikan kepada penerima. Fungsi komunikasi lisan yang kedua ialah pentertib, di mana ia bertujuan untuk mengawal tingkah laku atau peristiwa yang berlaku. Sebagai contoh, apabila kita mengarahkan sesuatu kepada anak-anak kita, contohnya ya, okey kakak, tolong ambilkan ibu pinggan. Okey, jadi kata-kata dalam bentuk lisan itu tadi dia mengawal tingkah laku. Okey, andai kata kakak tadi dia tidak menolong ibu dia untuk mengambil pinggan, maka ibu akan mengulang ayat tersebut, mengulang arahan tersebut supaya supaya anak tadi dia membantu ibu dia untuk mendapatkan pinggan. Okey, jadi komunikasi lisan itu dikategorikan sebagai salah satu fungsi komunikasi lisan yang bertujuan sebagai pentertib. Okey, dia mengawal sesuatu pergerakan atau sesuatu tingkah laku. Fungsi komunikasi lisan yang ketiga adalah sebagai interaksi, di mana ia bertujuan untuk memastikan hubungan sesama manusia berjalan lancar. Bila mana kita sudah mempunyai sesuatu idea untuk disampaikan kepada seseorang, sudah pastilah komunikasi lisan itu akan digunakan. Jika komunikasi lisan itu tidak dapat digunakan sebaiknya, maka idea yang kita sampaikan mungkin akan gagal untuk diterima oleh penerima itu tadi. Dan fungsi komunikasi yang keempat ialah peribadi, iaitu ia bertujuan untuk menyatakan atau meluahkan perasaan daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Contohnya, si Ali
ingin meluahkan perasaan sayangnya kepada si Aminah, maka komunikasi lisan sangat diperlukan dalam situasi ini. Bila mana situasi ini tidak wujudnya komunikasi lisan, maka apa yang dirasakan oleh Ali tidak akan diketahui oleh Aminah. Okey, jadi jelaslah di sini bahawa fungsi komunikasi lisan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sebagai alatan, yang kedua sebagai pentertib, yang ketiga sebagai interaksi, dan yang keempat sebagai peribadi. Jadi keempat fungsi komunikasi lisan ini ia sebenarnya saling berkait di antara satu sama lain untuk menjadikan komunikasi lisan itu tadi berjalan dengan sempurna. Kita beralih pula kepada cara meningkatkan tahap penggunaan bahasa. Sudah pasti bila kita menyampaikan sesuatu, kita menggunakan satu bahasa yang boleh difahami oleh diri kita sendiri sebagai penyampai dan juga difahami oleh penerima iaitu receiver. Okey, sebagai contoh, saya orang Sarawak. Okey, bila mana saya bercakap dengan orang Sabah, para pelajar saya terdiri daripada orang Sabah secara majoritinya, maka saya perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami. Sama ada saya menggunakan bahasa Melayu baku ataupun saya menggunakan bahasa Melayu Sabah. Jadi, perbualan ataupun mesej yang akan disampaikan oleh saya akan mudah difahami oleh para pelajar itu tadi. Okey, jadi bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan tahap penggunaan bahasa? Ada 5 yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama ialah faham. Kita faham maksud subjektif dan kita faham maksud konotasi dalam sesuatu bahasa. Maksudnya kita perlu memahami apakah idea, apakah pandangan kita untuk menyampaikan sesuatu mesej agar ia mudah difahami oleh seseorang receiver itu tadi. Yang kedua, kita perlu kenal pasti. Apakah yang perlu dikenal pasti? Kenal pasti maksud sebenar penyampai. Kita sebagai penerima, kita perlu memahami apakah sebenarnya mesej yang cuba dibawakan oleh penyampai dalam meluahkan, dalam menyampaikan idea yang cuba dibawa. Okey, yang ketiga adalah tumpu. Memberi tumpuan terhadap situasi dan mesej yang disampaikan. Jika seseorang penyampai itu tadi menyampaikan sesuatu mesej tetapi tidak diterima baik oleh penerima, maksudnya penerima itu gagal memberikan tumpuan yang sepatutnya diberikan kepada mesej yang disampaikan oleh penyampai. Yang keempat ialah tahu. Apakah yang tahu? Tahu, mengenal pasti dan mengetahui perbezaan demografi. Demografi itu apa? Demografi itu adalah berkaitan dengan kehidupan sekeliling kita. Okey, sebagai contoh, bila kita ingin berkomunikasi dengan orang Tawau, okey, kita perlu tahu bagaimanakah demografi orang Tawau. Kita ingin berkomunikasi dengan orang Bengawan, kita perlu tahu apakah demografi orang Bengawan. Bagaimanakah apakah bahasa yang digunakan oleh orang Bengawan. Bahasa orang Bengawan sangat berbeza dengan bahasa yang digunakan ataupun dialek yang digunakan oleh orang Tawau. Jadi untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa, kedua-dua ini tadi, demografi ini tadi sangat penting supaya mesej yang kita sampaikan akan dapat disampaikan dengan baik dan akan diterima dengan sempurna. Dan cara kelima ataupun cara yang terakhir adalah jelas, di mana kita perlu mengakhiri interaksi kita ataupun kita perlu mengakhiri penyampaian kita tanpa meninggalkan sebarang persoalan. Jika wujudnya persoalan di fikiran penerima, maka ini menunjukkan bahawa idea ataupun mesej yang kita sampaikan kepada penerima itu tadi gagal mencapai matlamatnya. Justeru sebagai penutup bagi cara meningkatkan tahap penggunaan bahasa, kejelasan, kelancaran bahasa, ketepatan pemilihan istilah sangat penting agar mesej yang kita sampaikan tidak disalahartikan oleh seseorang penerima. Baik, seterusnya
kita pergi kepada komunikasi lisan. Jika komunikasi lisan itu tadi menggunakan suara untuk menyampaikan sesuatu, ia berbeza pula dengan komunikasi bukan lisan, di mana komunikasi bukan lisan ia banyak menggunakan body language, banyak menggunakan pergerakan mata, menggunakan pergerakan anggota badan. Komunikasi bukan lisan, ia adalah komunikasi tanpa perkataan. Okey, sebagai contoh, jika seseorang bertanya kepada kita, Puan tahu tak di manakah letaknya Taman Gunung Kinabalu? Okey, kalau kita tidak mahu menjawab persoalan tersebut menggunakan komunikasi lisan, kita boleh menggunakan pergerakan tangan sahaja. Okey, jadi dengan pergerakan itu tadi, maka persoalan itu akan dijawab dan akan difahami oleh pengaju soalan itu tadi. Jadi, adakah komunikasi bukan lisan itu penting? Adakah komunikasi lisan itu penting? Ya, kedua-duanya sangat penting. Komunikasi lisan ia akan menjadi lebih berkesan apabila dibantu oleh komunikasi bukan lisan. Okey, kita lihat pula di sini ya, apakah fungsi komunikasi bukan lisan. Fungsi komunikasi bukan lisan ada 5. Yang pertama adalah sebagai pengukuhan, di mana ia bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu hujah atau niat yang disampaikan oleh pengirim secara lisan. Okey, sebagai contoh tadi, yang saya contohkan tadi ya, ada seseorang bertanya di manakah letaknya Taman Gunung Kinabalu. Okey, jadi seseorang itu menjawab menggunakan tuding, dia menunjuk arah sahaja. Okey, dia tunjuk begitu sahaja. Jadi ia menunjukkan pengukuhan. Bila mana seorang itu tidak faham, dia boleh ulang lagi semula untuk menunjuk, oh di sanalah tempatnya Taman Gunung Kinabalu. Jadi pergerakan badan itu sangat penting. Okey, yang kedua adalah sebagai pelengkap. Mesej bukan lisan mengiringi komunikasi lisan untuk menggambarkan sesuatu interaksi. Seperti yang saya katakan tadi, komunikasi lisan akan menjadi sempurna bila mana komunikasi bukan lisan bergerak seiringan. Okey, yang ketiga adalah perancangan, iaitu percanggahan, iaitu mendedahkan sesuatu mesej yang bercanggah dengan penyataan lisan oleh seseorang. Okey, yang keempat adalah pengawalan, iaitu menunjukkan satu keinginan dalam mengawal aliran mesej yang berbentuk lisan. Dan yang terakhir ialah pengulangan, membantu proses seseorang memahami maksud lisan. Ia lebih kurang dengan contoh yang pertama tadi, di mana seseorang itu menunjukkan arah untuk menunjukkan Taman Gunung Kinabalu tadi. Ia ditunjukkan secara berulang-ulang kali agar seseorang itu menjadi lebih faham dan yakin terhadap jawapan yang diberikan dalam bentuk bukan lisan. Okey, kita beralih pula kepada jarak dan ciri-ciri komunikasi. Okey, ada 4 pembahagian di sini, ada 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang mesra. Yang kedua adalah bentuk peribadi. Yang ketiga adalah bentuk sosial. Dan yang keempat adalah bentuk awam. Okey, apakah jarak bagi komunikasi dalam bentuk yang mesra? Okey, dalam bentuk yang mesra ini, jarak yang diletakkan di sini, yang digariskan di sini adalah 0 hingga 18 inci. 1 inci, 2 inci, 3 inci hinggalah 18 inci. Okey, ini adalah hubungan mesra, misalnya suami isteri dan kawan karib. Bila mana kita bercakap ataupun bila mana kita berkomunikasi dengan suami kita, dengan isteri kita ataupun pasangan kita ataupun rakan karib kita, kita tidak perlu bercakap dalam situasi yang jauh. Memadai kita bercakap dalam situasi yang berdekatan. Sebagai contoh, saya di sini sebagai seorang isteri, suami saya duduk di sini, memadai jaraknya 0 hingga 18 inci. Okey, itu menunjukkan komunikasi dalam bentuk yang mesra, di mana perkara yang biasa ditekankan dalam komunikasi bentuk mesra ini adalah sesuatu yang sangat peribadi. Yang kedua adalah peribadi.
peribadi jaraknya adalah 18 inci hingga 4 kaki, iaitu hubungan rapat dan saling mengenali, misalnya rakan ataupun keluarga. Dan topik perbincangan adalah berbentuk peribadi tetapi tidak sulit. Berbeza dengan komunikasi dalam bentuk yang mesra tadi, dia adalah bersifat peribadi dan sulit. Okey, kalau bentuk peribadi ini, topik yang dibincangkan adalah peribadi tetapi tidak sulit. Maksudnya bila ia adalah peribadi tetapi tidak sulit, maksudnya ia boleh diketahui, ia boleh dimaklumkan, dia boleh dikongsikan bersama dengan orang lain. Okey, kenapa 18 inci hingga 4 kaki? Kenapa tidak boleh dirapat-rapatkan? Boleh, tidak ada masalah, tetapi ini adalah jarak yang ideal menunjukkan komunikasi bentuk peribadi. Okey, kerana apa? Seseorang itu akan menjadi lebih selesa bila mana kita mengikut jarak yang telah pun disarankan. Okey, itu bentuk peribadi. Bentuk yang ketiga ialah sosial. Bentuk sosial jaraknya ialah 4 kaki hingga 12 kaki, iaitu hubungan yang tidak begitu rapat ataupun kita tidak mengenali siapakah rakan, siapakah orang yang kita ajak bercakap. Okey, dan topik perbincangan adalah berbentuk formal. Okey, sebagai contoh, ada ibu bapa yang datang ke pejabat. Okey, dia tanya kepada pegawai pendaftar di situ. Okey, dia tanya, "Ustaz, boleh saya tahu bagaimanakah perkembangan anak saya di sini?" Okey, jadi kedudukan di antara ibu bapa itu tadi dengan pendaftar itu tadi bukanlah dalam kedudukan yang sangat rapat, tetapi mempunyai jarak lebih kurang 4 kaki hingga 12 kaki. Okey, yang keempat ialah komunikasi dalam bentuk awam. 12 kaki hingga 25 kaki. Ia bersesuaian dengan hubungan yang tidak rapat dan tidak dikenali dan hanya wujud komunikasi sehala, iaitu interaksi antara individu sangatlah terhad. Okey, jadi di sini ada 4 bentuk komunikasi yang disertai dengan jarak dan apakah ciri-ciri komunikasi. Kita ingat semula 4 bentuk komunikasi. Yang pertama ialah dalam bentuk mesra, yang kedua dalam bentuk peribadi, yang ketiga dalam bentuk sosial, dan yang keempat dalam bentuk awam. Okey, kita berhenti di sini dahulu dan kita akan jumpa di sesi yang seterusnya. Video yang telah kita tonton, jangan lupa like, share and komen di ruangan yang disediakan.